Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofian Muhammad Rofa. Hari ini saya akan menceritakan mengenai topik konflik di bawah subjek EBTM 3103 pengurusan projek. Saya kini sedang belajar di OUM Cawangan Ipoh, sesi September 2020. Okay. Melalui konflik ini, tajuk yang diberi, saya telah mengambil satu projek yang telah saya laksanakan bersama rakan-rakan dengan menjalankan projek di Kampung Malinawa untuk Kariah Masjid Al-Mutaqin Malinawa. Okey. Latar belakang projek ini, kami projek membantu melaksanakan program berbuka puasa bersama penduduk Kariah Masjid Al-Mutaqin Malinawa. Jemputan program iaitu terdiri daripada anak yatim dan penduduk kampung seramai lebih kurang 100 orang. Penyumbang sumbangan adalah ahli kumpulan kami sendiri dan orang-orang perseorangan. Okay. Di dalam projek ini kami telah melaksanakan 3 sesi, iaitu sesi perbincangan sebelum, semasa dan selepas program untuk berurusan dengan AJK ataupun ahli jawatankuasa masjid. Okay. Tarikh, masa dan keperluan majlis kami telah berbincang dan mendapat satu tarikh iaitu 28 Jun 2020. Okay. Kos keseluruhan adalah tanggungan daripada ahli kumpulan kami sendiri, dan hal-hal lain ni umpama pengangkutan ataupun tentatif tu kita berbincang juga dengan AJK di masjid berkenaan. Okey. Di dalam slide ni saya telah bahagikan kepada 3 kandungan, iaitu definisi konflik, penyebab konflik dan teknik terbaik menyelesaikan konflik. Okey. Untuk projek ini kami terdiri daripada 10 ahli telah membuat projek ini dengan merangkumi pelbagai tanggungjawab dan pelbagai pembahagian kerja. Okay. Kita cerita melalui definisi konflik ataupun di dalam pengurusan projek. Definisi di dalam Kamus Dewan edisi keempat, konflik iaitu perselisihan dan pertentangan antara individu, idea ataupun kepentingan. Ia satu proses bermula apabila satu pihak menganggap satu pihak lain telah menghambat atau menghambatkan satu kepentingan dirinya ataupun menentanglah. Itu telah didefinisikan oleh Thomas pada 1976. Okay. Definisi ini merangkumi 3, iaitu konflik diri, konflik antara manusia dan konflik berpasukan. Ini telah didefinisikan oleh Scott and Walker pada 1992. Okay. Terdapat 4 jenis yang menyebabkan terjadinya konflik di antara manusia: tidak setuju dengan maklumat, tujuan, tidak setuju dengan cara melakukan tugas, tidak setuju melakukan keterangan, fakta ataupun tidak setuju dengan nilai, benar atau salah. Yang ini telah didefinisikan oleh Smith and Tarbedium. Okey, untuk makluman pada projek itu memang kami agak kerap juga bersisiap faham, sebab salah satu puncanya masa yang diberi agak terhad, kos keseluruhan pun agak terhad, dan sesi perbincangan kami ni pun agak tidak bersemuka sebab kami banyak menggunakan medium telefon, WhatsApp dan perbincangan di dalam grup sahajalah. So banyak kata putus tu terpaksa kami bincang semula, dan mengelakkan salah faham kita perlu sentiasa bertanya keperluan lah. Okey. Berbalik kepada slide ni, keperluan merupakan perkara asas yang perlukan dalam kehidupan. Konflik akan mula timbul apabila berlaku pengabaian dalam memenuhi keperluan orang lain. Okey, maknanya apa yang saya nak belum tentu lagi ahli kumpulan yang sama bersetujulah. Okey, persepsi ni memang agak kerap berlaku sebab salah satu puncanya maklumat tu tak sampai. Okey. Nilai bersama. Nilai ni perbezaan kepercayaan lah. Okey. Dalam isu ni mungkin agak minimum lah.
Okey, perasaan dan emosi. Okey. Bila kita dah perbincangan tu secara secara WhatsApp, secara telefon, kadang-kadang perasaan dan emosi pun tidak menggambarkan apa yang kita rancang lah. Okey. Petunjuk konflik. Okey, petunjuk konflik ni banyak keputusan tu daripada ahli keputusan menggambarkan konflik tu agak minimum lah, sebab kita mempunyai nilai yang bersama, kesefahaman yang sama. So kalau dah ada petunjuk tu, kita sama-sama selesaikan. Okey, teknik mengurus konflik. Teknik dia, kita bertolak ansur lah. Tolak ansur. Okey, bertolak ansur tu adalah pendekatan yang paling ideal lah untuk menggambarkan usaha yang kita buat ni adalah untuk kepentingan semua, bukan untuk kepentingan peribadi. Situasi menang-menang ni kita boleh tunjukkan melalui gambar yang kami akan melalui gambar kejap lagi. Okey. Berlawanan yang strategi pertama adalah bertanding. Bertanding ni pada pandangan saya tak perlulah, sebab kita buat apa-apa projek yang kita buat ni bukan untuk bertanding nak tahu siapa menang siapa salah. Okey. Dan masalah sebagai satu pertandingan ni pun tak baik sebenarnya, sebab benda ni bukan untuk kepentingan diri sendiri. Okey. Pihak yang terlibat sentiasa berusaha menghasilkan idea dan pendapatnya yang diterima, akan tolak ansur sekali lagi dan mengambil pandangan orang lain. Okey. Tiga, menguasai pun pada pandangan saya tak perlulah, sebab ia tidak menggambarkan untuk situasi menang. Okey, menyelesaikan masalah, tetapi dia hanya berat kepada sebelah pihak untuk jangka masa pendek sahaja. Okey. Mengelak ni pun antara yang baiklah, sebab kita tak nak berlakunya konflik ni berpanjangan, dan kita boleh mengundur diri lah. Kalau kata kita rasa kita betul pun, kita boleh mengundur diri. Okey, mengunduran ni dapat menyelesaikan konflik dengan meletakkan harapan bahawa konflik itu akan lenyap dan masalah berlaku dapat diketepikan. Strategi mengelak ni akan mengelakkan tanggungjawab menyelesaikan konflik terhadap pihak yang mempunyai kuasa untuk membantu untuk konflik. Okey. Empat strategi ini penting untuk memastikan fiskal organisasi terjamin sebarang bentuk konflik dalaman akan mendatangkan impak negatif. Okey, betul. Okey, ini lokasi masjid yang kami buat projek bersama Karya Masjid Muntaqin di Malinoa. Okey, ini gambar-gambar yang membuktikan kami mengambil pendekatan, berbincang, membuat cadangan dengan ahli kumpulan dan juga wakil AJK Masjid lah. Okey, ni masa sesi berbuka puasa tu ada sesi perbincangan sebelum dan untuk melancarkan majlis. Okey, ini juga salah satu bukti. Okey, kesimpulan konflik adalah perkara yang lumrah, tetapi ia akan menjadi satu gala yang tidak sihat dalam kehidupan masyarakat, kerana ia akan menjadikan situasi itu konflik pertentangan. Okey, kepentingan terjadi dalam masyarakat adalah konflik kepentingan adalah terjadi antara individu, kelompok, dan kelompok ini konflik akan insya-Allah mudah berakhir, dan kita kena teliti supaya dia tidak berlaku dalam keadaan yang lama lah. Okey, faedah konflik, ada juga faedah pada konflik ni. Ia memberi pengalaman untuk menghadapi apa juga kesusahan, apa juga masalah tu ada penyelesaiannya, untuk memberi kita sikap yang terbuka lah, menjelaskan pelbagai pandangan yang berbeza. Okey, setiap pandangan tu dia ada pro and con, dan dia bukanlah satu benda yang muktamad. Okey, masalah konflik ni sebenarnya menyebabkan kita tak selesa lah. Okey, terdapat pihak yang merasakan dia akan menang apabila dia mengetahui apa yang dia cakap tu diterima oleh pihak yang lain. Pada pandangan saya, itu bukan sebagai isu yang besar lah. Okey, dan orang yang tidak diterima pandangannya akan merasa apa yang dia cadangkan tu tidak diterima. Saya anggap benda tu sebagai benda yang bukan satu benda yang menjadi masalah besar lah. Okey, oleh itu dengan kepercayaan ataupun projek ni memang banyak yang saya boleh belajar, dan saya harap pengalaman ni saya boleh kongsi dengan rakan-rakan semua. Terima kasih. Assalamualaikum.